يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله Assalamualaikum Ustaz, sahabat-sahabat semua. الله الله Waalaikumsalam. يا الله 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 يا الله 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 Assalamualaikum الله يا warahmatullahi wabarakatuh. الله Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat semua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah kita dapat jumpa dan kali ini kita bersiaran daripada masjid. Sebab kejap lagi ada satu lagi kelas pukul 9. Jadi sekarang pukul 9 sekarang, kelas sekarang saya tukar link lah. Pakai link yang sama. Pakai link yang sama. Jadi habis pukul 9 ni kan saya bawa laptop, saya pergi depan tu, bagian depan masjid tu, dekat belah sana. Di sana masjid tu, dekat pekarangan tu. Tu nampak Nazi tu tengah set-set dengan AJK, set-set meja. Sebab dah lama kelas tak ada, dah setahun. Ni Nai baru start balik. Jadi dah sempat lah kalau saya bawa kat rumah live, nanti kan datang sini, rumah kemari pun 20 minit lebih juga. Kadang kalau jam setengah jam baru sampai. Jadi saya buat live kat sini lah. Meja ni, tabung derma masjid ni meja. Okey. Muka surat 43 wah. Betul Ustaz, muka surat 43, betul, perenggan ketiga dan tiada harus pula keluar. Okey. Dan tiada harus. Harus ni makna apa? Harus ni makna boleh. Masjid Nurul Ihsan dekat Taman Cerajaya, bukan kat Medan. Medan tu pun nama sama juga, Nurul Ihsan juga. Ini Taman Cerajaya. Siapa lain kali nak mari boleh lah mari ni. Tiada boleh pula ia ni perempuan yang bersuami ni, perempuan ini, keluar ia, perempuan itu daripada rumahnya, melainkan dengan izin suaminya.
melainkan dengan izin suaminya. Jadi suami dia kena kata okey, baru boleh keluar. Kalau suami kata tak okey, dia tak boleh keluar. Atau dia keluar, suami tak tahu, dia boleh keluar. Tak boleh. Kalau dia buat begitu, kalau dia buat begitu, dia keluar tanpa izin, maka jika berbuat ia, buat apa? Keluar rumah tanpa izin. Nescaya. Nescaya apa? Apa perkataan Pasti. nescaya? Pasti. Pasti. Bukan pasti tadika tu. Pastilah. Pastilah melaknat Allah Ta'ala. Dan melaknat segala malaikat. Dan segala malaikat itu marah. Malaikat pun ada marah tau. Dan cakap malaikat tak marah kan? Dulu kita ngaji baru mazi. Ustaz kata apa? Bila orang mati dan dia didudukkan dan dia akan dengar derap kaki orang pulang. Tu derap kaki tak? Derap, Bunyi derap. tapak kaki. Step. Bunyi tapak kaki. Tapak kaki orang pulang. Dia akan dengar orang dia dekat dalam barzah. Tapi Allah dengarkan dia dekat dunia. Orang-orang yang balik, yang hantar dari kubur ni, anak dia ke siapa ke, balik bunyi tam, balik. Lepas tu, dalam hadis kata apa? Malaikat akan tunjuk muka Rasulullah. Malaikat tanya, siapa lelaki? Siapa lelaki ni yang diutuskan pada engkau? Orang yang tak beriman dia akan kata dalam keadaan yang sangat cemas. Dia kata apa? Dia kata, aku tidak tahu. Cemas ni sampai dalam hadis tu kata, dia akan kata, Orang panik. Kalau jawab Nabi siapa? Aku tak tahu. Maka malaikat muka nakir dia kata, tadi engkau dengar tak derap kaki orang pulang? Maksudnya tadi dia dengar tap orang balik. Dia kata dengar. Dia kata aku dengar. Kenapa atas dunia kau tak gunakan telinga yang mendengar ini untuk mendengar segala ajaran Rasulullah? Wah, malaikat dah marah. Kenapa kau tak dengar telinga kau ni kau gunakan untuk dengar segala ajaran Rasulullah? Dia kata gitu. Lepas tu tak cakap banyak dah. Dia ambil tongkat. Rasulullah kata, dipukullah orang itu antara dua telinga dia. Na'udzubillah min zalik. Moga Allah lindungi kita daripada perkara tersebut. Ini telinga manusia, antara dua telinga kat sini. Dipukul orang tu antara dua telinga dia. Betul? Apa ajaran Nabi sampai dia tak boleh kenal Nabi? Selawat tak ada, ikut cakap Rasul tak ada. Rasulullah kata jangan keluar rumah kalau suami kau tak bagi, tak nak dengar, nak keluar juga. Degil, ungkel, orang Jawa kata ungkel. Orang Jawa kata apa degil apa? Ungkel. Kepala batu. Itu batu besar ada atas kepala. Orang kata nak minta keluar rumah, minta izin suami. Dia kata aku peduli apa? Suami aku siapa? Orang biasa suami aku ni tak ada apa benda. Malaikat dengan marahnya memukul dia dengan tongkat itu. Rasulullah kata dalam hadis yang lain, kalau kau ambil tongkat tu, saya selalu cakap, kau ambil tongkat muka nangkir ni, kau pukul pada gunung, engkau akan lihat bagaimana gunung itu berderai menjadi debu. Kenapa gunung itu berderai debu? Kerana apa? Kerana kuatnya tongkat itu memukul. Itu tongkat yang diguna oleh muka nakir.
Dia bukan tongkat yang kita tengok ni, tongkat khutbah ke, tongkat apa benda ke, tongkat yang orang bawa jalan ke, tongkat Ali ke. Bukan. Tongkat dia tongkat special. Kalau Nabi kata kau bawa ke dunia, kau pukul gunung, naik atas gunung, pukul gunung, gunung pun tak tahan, menyebabkan berderai gunung itu jadi debu. Ni tongkat yang namakan nasi guna ni. Kenapa? Marahnya dia, kenapa kau tak dengar perkataan Rasul-Rasulmu di bumi? Tapi kau tak kenal Nabi kau sendiri. Dan segala malaikat itu marah. Keluar je, suami tak izinkan, suami tak tahu, keluar je, malaikat mula marah. Allah mula laknat. Sampai bila? Sampai dia balik dan bertaubat. Kalau balik tak bertaubat, malaikat marah lagi. Allah laknat lagi. Bertaubat pada siapa? Dia kena minta maaf dengan suami dia dan dia kena bertaubat kepada Allah. Biasa buat ke sebelum ni, Kak? Biasa Ustaz. Biasa buat, alamak. Baru Sekarang ada buat lagi, Kak. ada taubat dah Ustaz. Dah taubat dah, tak nak buat dah. Takut Ustaz. Tahu takut, bagus. Dah. Dah berubah, bagus. Make up pun tak pakai. Make up pun tak pakai, Alhamdulillah. Dah rasa tak pakai sarung kaki ke tangan rasa macam missing je something. Bagus, Alhamdulillah. Syukur dan Allah bagi sedar. Rasa bersalah tak pakai tangan. Mereka enggak pakai itu suami ni. Rasa something. Alhamdulillah. Rasa something lost somewhere. Rasa something yang tak kena. Something not right somewhere. Kenapa? Tak pakai smoking. Atau hari tak dengar mengaji, tak kira lah. Saya ajar ke siapa ajar ke tak kisah lah. Rasa macam, kenapa tak kena? Dulu masa jahil, satu hari tak mumpat rasa, apa tak kena? Dulu zaman gelap. Sekarang Allah bagi ilmu, Allah bagi cahaya. Hati itu telah kembali pada fitrah. Dia nakkan ilmu, dia nakkan apa. Dan ada setengah yang saya nampak dah melekat dekat online ni. Dan tak boleh dia anjakkan lagi. Ada setengah lah, beberapa orang. Ini kerja siapa? Ini kerja Allah. Bukan kerja saya. Bukan kerja kita. Bukan kerja makhluk. Ini kerja Allah. Kalau Allah nak A, dia akan jadi A. Jangan sampai malaikat marah kat kita. Malaikat marah kat kita. War, yes war. Ustaz nak tanya sikit Ustaz pasal ni Ustaz dengan ni. Yang maksudnya malaikat marah ni hingga taubat. Maksudnya kita masih hidup Ustaz. Lepas tu kita balik kita taubat, lepas tu kita tak buat balik. Lepas tu keluar terlupa pula dalam minggu depan buat lagi Ustaz. Jadi kita masih hidup. Masih maksudnya dosa tu betul-betul Ustaz. Dia tak berusaha lah. Dia taubat tu bila Allah terima taubat, dosa tu lah. Kalau Allah terima taubat, terampun lah dosa tu. Lepas tu buat balik, malaikat marah balik, Allah laknat balik. Lepas tu jangan buat. Nombor satu, jangan buat. Nombor satu, jangan buat. Nanti Allah laknat. Okey, apa laknat ni? Boleh silent sikit tak? Boleh Ustaz? Okay. Nampak ke tidak? Nampak slide tak? Okey, nampak. Nampak. Ada buku tulis tak? Ada pen ada tak? Ada Ustaz. Ada Ustaz. Ada Ustaz. Ya Ustaz, nampak. Tak ada aku stapler dengan tangan kau. Dah ready. Dah ready? Okey. Ini laknat. Ini lawan. Ni. Ini lawannya. Ni lawannya. Lawannya adalah satu benda rahmat. Okey. Ini laknat ni apa?
dalam kitab kata terpisah dari atau dikatakan terpisah atau terputus dari Rahmat. rahmat Allah. Allah. Terputus, maknanya tak ada dapat rahmat. Rahmat ni erti dia apa? Rahmat ni kalau bahasanya mudah, kita kata rahmat ni adalah kasih sayang Allah. Jelas. Kasih sayang Allah. Ini kasih sayang Allah. Ini terputus dari rahmat Allah. Rahmat Allah ni, dia kata, ini tiket membawa ke syurga. Tiket membawa ke syurga. Ni. Laknat ni membawa kepada murka. Dia benda yang sangat berbeza. Rahmat ni juga, kita jangan lupa, jangan tak tahu, memohon rahmat ni, memohon rahmat adalah rukun kepada solat jenazah. Rukun doa. Dia rukun doa. Ji, apa khabar Ji? Sihat? Alhamdulillah. Tengah online Ji. Dengan para pelajar tadika. Bukan tadika. Para pelajar ini tadika. Okey. Kan kita jumpa pelajar tadika pula. Wah, jauh Ustaz ni. Memohon rukun adalah rukun kepada doa solat jenazah. Kau dengar tak suara aku Dengar tak? Kau dengar tak? Memang budak tadi. Budak tadika Kami ni budak tadi. Kau dengar? Alamak, dia tak dengar. Alamak tu. Dengar Ustaz. Kami anak bukan kau. Pelajar dah mula datang. Jadi, diorang masuk masjid main doha. Jadi, dia tegur saya kena jawab lah kan. Dia tegur angkat tangan ni. Jadi, diorang lalu Ustaz cakap seorang-seorang kan. Cakap seorang-seorang. Dengar Ustaz. Memohon adalah rukun kepada doa salat jenazah. Allah maghfirlahu warhamu. Ni kita tak kira orang tua orang soleh ke orang jahat ke. Bila dia disembayangkan, antara doa yang wajib dibaca mesti mohon untuk dia rahmat Allah. Penting rahmat ni yang kita dah cakap dulu lah. Tapi lawan yang sangat menakutkan adalah laknat. Dalam Quran kata, golongan apa yang dapat laknat? Yang kita biasa dengar lah. Iblis lah. Iblis. Iblis. Satu. Golongan apa lagi yang dapat laknat? Dalam Quran kata, syaitan. Lagi kafir. Iblis, syaitan, kafir. Golongan apa lagi dapat laknat? Dalam Quran kata, Isteri yang derhaka. orang zalim. Dia kata mak ayah. Zalim. Zalim ni maksud derhaka mak ayah ke, orang derhaka kat suami ke. Ini yang golongan dikatakan mendapat laknat Allah. Golongan LGBT Ustaz. Apa benda lah, semua. Yang melampaui batas orang zalim. Orang liwat apa semua tu dia dapat laknat Allah. Jadi laknat Allah ni maknanya Allah bagi signal apa dia murka. Rahmat Allah ni Allah bagi signal apa Allah bagi signal dia kasih. Dia kasih. Jadi benda ni yang guru cakap dulu kita mengaji dulu, guru cakap dia adalah sangat beza dia
Bila dua benda ni, bila dua perkara ni bagaikan langit dengan bumi. Benda ni sangat jauh perbezaan, bukan benda dekat-dekat. Beza dia bagaikan langit dengan bumi. Apa dalam kitab kata? Perkataan-perkataan atau dikatakan benda yang beza langit dengan bumi. Rahmat dengan laknat. Lagi apa? Iman dengan Kufur. kufur. Itu yang dikatakan berbeza antara langit bumi. Bukan benda yang dekat. Benda sangat mengesong. Laknat dengan rahmat. Iman dengan kufur. Taat dengan derhaka. Taat dengan derhaka. Benda yang bagaikan langit dengan bumi. Kenapa dia kata sini kalau perempuan tu keluar tanpa izin maka dikatakan malaikat marah? Malaikat ni diikut arahan Allah. Bila Allah benci seseorang, saya dah cakap ni hadis kan, maka Allah memanggil Jibril. Memanggil Jibril datang menghadap. Dan Allah Ta'ala akan berfirman kepada Jibril, aku benci pada si Fulan. Fulan ni nama manusia. Na'udzubillah min dzalik. Aku benci pada nama orang tu. Maka malaikat Jibril kata, wahai Tuhan, engkau benci, kami juga akan benci. Jadi malaikat Jibril akan announce pada malaikat di langit. Kita semua kena benci orang ni. Kenapa? Allah benci. Kita semua kena benci orang ni. Sebab Allah benci. Allah laknat. Dan malaikat Jibril akan arahkan, dia ketua malaikat, akan arahkan malaikat di bumi. Benci dia ni. Kenapa dia benci? Allah benci. Maka Rasulullah kata, dia tidak diraikan oleh malaikat di bumi. Mana apa? Maknanya malaikat rahmat tak ada bisik-bisik kebaikan dekat dia. Malaikat rahmat tak ada pergi dekat dia. Kenapa tak pergi dekat dia? Kenapa tak tolong dia? Kenapa tak bantu dia? Kenapa tak beri ilham yang baik? Kenapa? Sebab Allah benci kepadanya. Itu bahaya kebencian Allah ni. Dia akan bukan saja melibatkan kebencian makhluk. Tak ada. Tapi paling menakutkan dia melibatkan kebencian para malaikat. Dia melibatkan kebencian para malaikat. Sebab tu jangan keluar mata izin. Antaranya lah. Kalau suami kata, jangan pergi lah. Jangan pergi. Dan kita tak pergi. Waktu tu Allah rahmati kita. Waktu tu para malaikat rahmati kita. Sebab apa? Allah rahmati kita, malaikat sayang kita. Dan malaikat semua akan berdoa, ya Allah, kau ampunlah dia, kau terahmatkanlah pada diri dia. Kau kesian dekat dia. Kau sayang dekat dia, wahai Tuhan. Siapa doa? Para malaikat doa. Burung-burung di langit doa. Ikan-ikan di laut doa. Yang kita dah baca dulu kan. Kenapa? Dia taat pada suami dia. Aku tak keluar sebab ini arahan Allah yang diberikan kuasa atas pada suami aku. Suami aku tak bagi, aku tak pergi. Without any question. Kenapa saya tak boleh pergi bang? Abang pergi 5 alasan. 1, 2 tak cukup. Saya nak 5. Seolah-olah dia tanya Allah, kenapa saya boleh keluar tanpa izin suami? Kenapa saya boleh keluar? Oh, kau hajar, kau nak cakap dengan Allah itu. Kau berani cakap dengan Allah itu. Kenapa saya boleh keluar? Kenapa? Allah keluarkan roh daripada badan kau, kau tak tahu. Cakap banyak. Cakap banyak dengan Allah. Suami kata jangan pergi, tak pergi. Suami kata pergi, pergi. Supaya jangan mendapat laknat Allah. Jangan mendapat benci Allah.
Jangan mendapat muka Allah. Dia kata tak kira lah, pergi juga. Pergi lah. Dah dapat anak Allah, pergi. Pergi. Suami tak dapat apa-apa. Suami tak rugi. Tiba-tiba dalam perjalanan ditakdirkan mati. Dalam perjalanan takdirkan mati. Pergi makan cendol dengan kawan. Suami tak izin. Pergi juga. Pergi shopping komplek. Minum-minum. Gosip-gosip. Cerita-cerita. Story-story. Suami tak bagi. Dia pergi sambil makan cendol. Sambil minum-minum. Air-airnya mahal. Ini pun tersedak. Tersedak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kawan pun telefon suami dia. Encik ni suami kepada Joyah. Encik ni Amal Iman, suami pada Joyah. Bukan Joyah. Munah. Nanti Joyah dah mati, watak dia tak ada lagi pula. Encik ni suami pada Munah. Ya. Munah sekarang ni dah jatuh pingsan. Paramedik kata dia dah meninggal. Apa? Suami dia kata. Dekat mana ni? Dekat kedai minum, dekat. Bila masa dia keluar? Jam. Suami terkejut dia meninggal satu hal. Suami kata bila masa dia keluar? Maknanya suami tak beri apa? Kebenaran. Kebenaran. Izin. Bukan kebenaran saja. Suami tak tahu dia keluar. Bila masa dia keluar? Nangislah juga suami. Apa saya meninggal? Bila masa dia keluar saya tak tahu pun. Waktu dia kata saya tak tahu pun itu, maknanya bini dia tak beritahu. Bini dia ni tengah dalam azab. Tahu tak? Cik datang hospital, bini cik nazak. Tadi dia jatuh kat kedai. Kedai mana? Kedai dekat sini, shopping kompleks sini. Dia jatuh dekat depan kedai emas. Dia nak beli emas lah katanya. Saya ni nampak dia jatuh, saya telefon ambulans. Dan tadi nurse kata dia nazak. Suami dia kata, bila masa dia keluar? Habis. You have a biggest problem. Kau. You are in the biggest trouble. Biggest travel pula nak cakap. Saya nak cakap biggest trouble. Saya cakap travel lah Abang Alim. Sebab otak dah fikir dah sendiri. You have a biggest trouble. Kenapa? Engkau tengah nazak. Dalam kau nazak tu, engkau tak sempat minta ampun pada Allah. Engkau tak sempat minta maaf dengan suami kau. Dan kau keluar dari isi rumah. Dan kau mati dalam keadaan na'udzubillah min zalik. Laknat Allah. Tak berani ke kalau dia gini? Berani ke nak keluar rumah? Berani ke nak keluar rumah tak berizin? Berani? Ambil. Tiba. Tiba orang call suami. Encik punya scene ni. Dia jatuh lah dan dia nazak ke hospital kan ni. Suami lah kata, bila masa pula dia keluar ni? Tadi dia kat rumah. Aku tak tahu pun dia keluar. Cek lah WhatsApp kalau ada nak minta izin ke. Tak ada pula kata nak keluar. Cek miss call. Tak ada pula miss call. Tiba-tiba dia sampai Ayo Mall. Tahu tak ni mati dalam lampu ni? Kita tahu ke bila kita nak ubah? Kita tahu bila kita rombang. Lepas ni jangan keluar rumah tanpa izin. Tapi saya tahulah ni 225 ni 80% perempuan. Kita tahu. Tunjuk nama. Semua nama perempuan. Betul Ustaz. Lelaki berapa orang je? Bat. Kenapa lagi lelaki? Yang saya tengok nama perempuan. Zaitun. Aimi. Ustaz, saya lelaki Ustaz. Oh dah confirm dah? Saya lelaki. Saya pun lelaki Ustaz. Oh ya ke?
Lah, aku saja cakap begitu, aku tahu kau ada dalam. Kau mesti bersuara. Lama tak dengar suara kau dah. Okey. Maknanya lah, tengoklah ada lagi berapa persen. Out of Sekarang ni, 256. sorry Ustaz, nak explain sikit. Sekarang ni saya pagi hantar orang rumah balik ambil dia lah Ustaz. Oh, ya, Pasal tak apa. dia dah kerja full day sekarang. I mean full Yalah. weekend. Ramai dah banyak masuk. So, memang ada kekangan sikit lah. Bila-bila sempat lah. Apa Allah sempat masuk. Mana sempat Okey. pergi masjid belajar. Cuma belajar ini mesti teruskan. Belajar masjid tak apa. Tolong sana berhenti kan? Okey, tak apalah. No problem. Okey, ini ada soalan ni. Dr. Amelia Aminuddin. Assalamualaikum Ustaz. Silakan. Katanya yang Ustaz tunjuk laknat Allah dengan rahmat Allah macam dua condition saja ke ataupun dia boleh ada dekat tengah-tengah? Contohnya Tak ada. macam tak ada Tak ada. Maksudnya kalau kita buat benda kebajikan, kita dikira dia dapat rahmat Allah lah kan? Ya. Tapi kalau kita buat benda-benda yang harus yang macam tak dapat dosa dan tak dapat pahala, contohnya macam buku cerita ke, benda-benda yang macam lawa lah tapi yang tak membawa kepada dosa. Dia macam benda harus saja tu macam dikira dapat laknat Allah juga. Dia tak sebut laknat. Dia tak sebut laknat. Bila dia buat benda sia-sia, apa dalam alamatul iradillahi ta'ala anil abdi isyiraluhu bima la ya'ni. Dia dekat situ. Alamatul iradillahi ta'ala anil abdi isyiraluhu bima la ya'ni. Itu benda sia-sia. Apa tu? Alamat salin le. Atau saya tulis. Kat mana nak tulis? Kalau benda sia-sia dia jatuh kat sini. Ini hadis. Alamatul iradillahi ta'ala anil abdi. Alamatul iradillahi ta'ala anil abdi. Alamatul ni alamat. Alamat Allah berpaling Tanda Ustaz, anil tanda. abdu. Alamat tanda. Tanda lah. Kalau hadis tu alamat. Dia kata alamat. Kita Melayu kata tanda. Alamat kiamat, tanda kiamat. Tapi kalau kata alamat ni adalah perkataan Arab. Alamatul tanda Allah berpaling dari seseorang hamba. Kita kata laknat. Apabila istighalaluhu bima la yaghni. Apabila Allah biarkan ia berbuat perkara yang tiada berfaedah atau dikatakan yang sia-sia. Ini dalam kitab apa? Kitab apa ni? Ayyuha walad. Nasihat yang pertama. Ayyuha walad tak? Ya. Ada kan? Ada kan ayyuha walad? Ada. Jadi yang Dr. Amelia tanya tadi, kalau dia buat benda sia, tadi perkataan laknat. Tadi perkataan berpaling. Berpaling ni apa? Allah tak beri rahmat. Tapi tak sampai peringkat laknat. Okey, siapa lagi yang tak tanya tadi? Kak Alilah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya, kalau macam katalah isteri dia tu memang tak minta izin ke apa, ada kesilapan lah, dengan suami. Lepas tu katalah isteri dia tu meninggal. Kemudian suami dia beritahu macam kata dia reda lah atas segala perbuatan isteri dia. Adakah isteri tu masih dalam laknat Allah ke macam mana Ustaz? Itu terserah pada Allah. Itu kita tahu. Terserah pada Allah. Sebab bila dia keluar rumah, Allah marah dia. Allah murka dengan dia. Kenapa? Dia tak izin. Sama macam orang mencuri duit seorang, bila dia mati, orang yang kena curi itu kata halal. Itu terserah pada Allah. Sebab dia tak minta ampun dengan suami dia. Suami dia kata, aku ampunkan. Jadi dosa yang kedua itu ada dengan Allah. Dosa yang kedua itu dengan Allah. Allah ampun ke tidak? Itu dia tahu.
Tapi masa nyawa itu dicabut, roh itu keluar dalam keadaan dia sedang diseliputi oleh, alamak, dia tak masjid, dia kat rumah. Apa? Dosa. Masa roh itu keluar, dia keluar tanpa izin ni, dia langkah di rumah, badannya diseliputi oleh laknat Allah. Tahu? Malaikat-malaikat akib atib, malaikat-malaikat rahmat keliling dekat bumi yang sayarah yang pusing-pusing jalan. Semua kata ni aku benci dia ni. Semua kata gitulah. Aku benci dia ni melanggar perintah Allah. Apa? Dia keluar rumah sampai ini suami dia. Malaikat semua dia lalu kat sini, lalu tepi masjid. Aku benci dengan dia ni. Semua orang malaikat kata, kami benci dengan dia ni. Oi, kalau boleh nampak dengan mata, kalau Allah buka tabir, buka hijab, nampak bagaimana malaikatnya ramai daripada langit tunjuk muka perempuan tu. Kau laknat je perempuan. Kau boleh nampak malaikat kiri kanan ni lelaki atib ni. Kau laknat je perempuan. Kenapa dia kata panggil kau laknat je perempuan? Dia caci je tau. Kau laknat je perempuan. Kenapa? Allah kata kau laknat yang punya manusia. Tak rasa apa-apa ke kalau kita jalan dekat pasar semua orang kata, kau laknat. Laknat dia kata. Semua orang kat pasar kata kita. Laknat. Manusia laknat. Pergi kedai. Manusia laknat. Tengah belikan orang lalu. Manusia laknat. Toki kan kata, you laknat punya orang You busuk punya orang. Apa dia rasa? Ngeri Ustaz. Bayang. Just put yourself there and imagine. Okay? Apa rasa? Seronok ke? Bel kau panggil aku laknat. Bel kau panggil aku lagi. Apa seronoknya aku? Ya ke? Orang gila pun tak cakap seronok. Tahu? Ini bukan manusia cakap tau. Ini malaikat cakap. Malaikat yang sangat taat. Yang dia mendoakan orang manusia-manusia yang baik. Dan Allah makbulkan doa tu. Malaikat tak dosa. Sekeliling kata laknat untuk engkau. Bergema bumi dia kata laknat untuk dia. Laknat untuk dia. Selama dia keluar rumah lagi, suami tak izin. Tapi sebab dia tak rasa, dia tahu tapi dia tak rasa. Tahu lain, rasa lain. Betul tak? Tahu ni kat akal, rasa ni kat hati. Dia akan rasa tak selesa ni. Ni malaikat dengan laknat aku ni. Allah tengah benci aku ni. Kalau aku mati macam mana? Dia tak akan buat. Kalau dulu pernah buat, saya tanya, saya tak rasa apa-apa. Kalau dulu pernah buat lah, saya tak rasa begitu. Tak sedar Ustaz. Tak rasa Ustaz. Tak rasa Kenapa tak rasa? Tak ada ilmu. Belum Tak ada belajar. ilmu. Akal tak beritahu. Akal tak beritahu rasa tu dekat mana. Rasa ni dimuncul dari mana? Hati Ustaz. From the deep of your heart. Hati, betul tak perkataan saya? From the deep of your heart. The deepest part of your heart. From the depth of your heart. Betul Ustaz. Oh, depth. Bukan deep. Okey. Salah sebut. Terima kasih Kak Liti. From the depth. D-E-P-T-H. Bukan kata deep Habis yang lagu tu Kak Siti, how deep is your love, Dia pakai deep Lagu apa tu? One BGs Ustaz. Saya cakap apa Kalau Allah Ta'ala bagi kita rasa, akak-akak abang-abang yang saya sayang. Kalau Allah bagi kita rasa, kita keluar rumah tanpa izin, kita rasa macam ada orang jerit di kita. Laknat. Perempuan laknat. Perempuan laknat. Perempuan laknat. Kalau Allah bagi kita rasa, kita akan pengsan tengah jalan tu. Kalau Allah bagi kita dengar, bagaimana bumi ni bergegar, malaikat di langit bergegar, memanggil seorang perempuan, Joya, laknat untuk engkau. Joya, laknat untuk engkau. Kita pengsan. Bukan meleleh mata manan. Kita pengsan koma kat situ.
Ha. Bila kita tak keluar rumah, kita nak keluar rumah, suami kata jangan keluar dan kita dengar dan kita boleh rasa dalam hati kita malaikat tengah mendoakan, ya Allah kau rahmatilah Joya, ya Allah kau ampunilah dosa Joya. Kalau kita boleh dengar bergegar kat langit, kalau kita boleh lihat bagaimana malaikat kiri tengah angkat tangan dan kita dengar dia sebut nama kita, ya Allah kau rahmatilah Kak Joya, ya Allah kau ampunilah Joya. Dia taat pada suami dia. Kalau kita dengar burung-burung di udara semua cakap, ya Allah kau rahmatilah Kak Joya. Ikan-ikan di laut kata, ya Allah kau rahmatilah Joya. Kalau kita boleh dengar kita takkan keluar rumah. Betul tak adik-adik ni? Betul Ustaz. Ya, betul Ustaz. Tapi malangnya mereka berada di dunia yang berbeza. Dan kita berada di dunia berbeza. Tapi Rasulullah beritahu cerita begini. Rasulullah tahu, mana Rasulullah tahu? Jibril beritahu. Mana Jibril beritahu? Allah beritahu. Ini nama dia wahyu. Atirah. Tanya Atirah. Tak, tanya tak? Angkat tangan ni, tanya tak? Tak ada, okey. Ustaz, bagi saya tanyalah. Boleh? Tak tanya. Atirah. Kalau kita macam contoh kan, kita nak keluar rumah tapi tiba-tiba kita teringat apa semua macam takut dosa kan. Ini tu satu anugerah ke macam mana? Satu macam keajaiban lah, something macam kita Nak rasa keluar rumah, Allah. kenapa takut dosa? Maksudnya nak Kenapa keluar takut kawan-kawan suami lah. tak bagi? Suami bagi tapi macam takut lah kawan-kawan, takut dosa lah macam tu. Dapat apa tu? Hikmah ke? Tak apa. Allah, hikmah dia Allah pelihara diri kita lah. Allah pelihara diri kita. Sebab Allah rasakan dalam hati kita, engkau kalau keluar dengan budak ni, nanti dia ajak engkau, itu ke arah karaoke punya. Betul-betul. Pandai Ustaz. Terima kasih Ustaz. Contoh. Saya bukan pandai, saya tahu. Akak nak cakap apa lepas tu. Betul-betul. Saya tahu akak nanti dia ajak karaoke. Ni, saya dapat dah dengar perkataan tu. Betul Ustaz. Pandai Ustaz. Nanti tu kawan ajak ke arah karaoke punya akak. Dia ajak ke arah karaoke. Jadi aku kata, bagi alasan nak, aku sebenarnya tak cukup 2 dos. Tak cukup 2 dos. Aku dah, saya kata dah 2 dos. Tapi aku tak cukup matang 14 hari. Borang pergilah. Bagi alasan tu tak apa. Nanti kalau aku pergi berjangkit, berpadan dengan orang. Aku jangan pergi, tak apa. Biar aku tahu pergi. Biar aku tahu nyanyi tu engkau. Kau nyanyi lagu apa? Kau nyanyi untuk apa? Bulan mengambang. Dia tu nyanyi lagu apa tahu? Selimut putih. Wah, hajar kau dia kata Azura. Apa yang saya nak kata, bila kita nak bergerak keluar rumah, dan kita rasa kita akan buat benda sia-sia. Kita nak mengerti dengan kawan tak apa. Nak berbual tak apa. Tapi kalau sampai 3-4 jam, ini sudah lebih, sudah banyak buang masa. Dan kita kata fikir kawan pula cerita tak apa benda lah. Kita kata tak apalah, sekejap tu lah. Datang sekejap, tanya khabar, kita balik ya. Maknanya Allah telah memberi kita peringatan dan memelihara kita. Sebagaimana doa tadi kita baca, ya Allah, sungguhnya kecantikan itu kecantikanmu, penjagaan itu penjagaanmu, pengawalan itu pengawalanmu. Jika rezeki itu di langit kau turunkan, jika di bumi keluarkan, jika jauh kau dekatkan, jika susah kau permudahkan, jika haram kau sucikan, dan berilah kami sebagaimana engkau berikan pada orang-orang yang soleh. Apa Allah beri pada orang soleh? Allah jaga dia. Allah jaga dia, jangan dia buat dosa. Allah yang jaga dia. Jadi malaikat-malaikat rahmat ni memberi ilham pada dia. Dia bisik-bisik kat telinga dia, engkau jangan keluar lah, nanti engkau keluar, engkau buang masa, engkau cakap apa tak tahu. Baik kau duduk rumah lah. Kau duduk rumah, kau buat benda-benda, kau mengaji online ke, atau kau tidur pun tak apalah. Daripada kau keluar rumah buat dosa apa. Ada satu rasa, ada satu ilham. Itu bermakna you've been guided. Tahu. Kita sedang dipandu oleh apa? Oleh ilham para malaikat rahmat. Kenapa? Allah Ta'ala nak kita, mungkin kita banyak selawat ke, kita buat apa-apa ke, maka Allah Ta'ala beri kita rahmat. Satu selawat, Allah beri seluruh rahmat. Jadi kita dipandu disebabkan mungkin banyak selawat, disebabkan kita mungkin duduk dalam banyak-banyak ilmu,
Dia menyebabkan Allah beri kita hati kita faham nak berubah. Itu yang mahal. Ingat tak dulu masa tak belajar agama? Sebelum COVID. Ustaz. Ingat tak keadaan kita macam mana? Ingat tak apa kita buat? Ya. Ingat tak kita tak pakai hand soap? Ingat tak kita tak pakai kokain? Ingat tak kita kau empat? Betul. Bukan grup ni, grup online. Betul Ustaz. Grup ni tak. Grup ni tak. Ni grup lain. Ingat tak waktu dulu kita buat apa sebelum COVID? Ingat tak waktu itu dunia anak yang punya? Ingat tak waktu itu kita tak boleh apa kita cakap? Ingat tak waktu itu kita tak boleh kita semain gusuk tak gusuk? Ingat tak waktu itu kita tak tahu apa kita buat? Tahu? Tapi dengan izin Allah, dia beri kita kuman. Dengan izin Allah, dia jumpa kita kawan-kawan, kita berduduk dalam online. Dengan izin Allah, Allah gerakkan hati kita sikit, lembut, dan kita tak sedar Allah gerakkan hati kita, dia begitu berubah. Gerakan tu sebab apa? Allah beri gerakan hati tu dengan apa? Rahmat. Itu kata tadi. Rahmat. Itu tadi. Ihsan. Allah sayang kita. Ya. Itu rahmat. Abang Rahman. Abang Rahman dengar cara live. Abang Rahman dengar cara live. Itu rahmat. Tahu tak? Kenapa Allah pilih rahmat? Kenapa Allah pilih kita? Mungkin kita ada kebaikan dengan kita punya mak, mungkin. Mungkin kita pernah tolong jiran kita. Mungkin kita pernah kesian kat kucing bagi kucing makan. Dan berbagai kemungkinan. Allah pandang dan Allah nak selamatkan kita dari neraka, dia ubah cara hidup kita. Pada hujung usia. Supaya kita mati ni dalam rahmat Allah. Kenapa? Rasulullah kata, ada orang masa hidup dia, perangai dia ahli neraka. Hinggakan dia dengan neraka ni satu hasta je. Satu hasta banyak mana? Sejengkal. Ni, bukan berintal. Setengah ada pun. 24 jari. Jadi benar. Ni, nampak ni? Ni satu hasta. Rasulullah kata ada orang yang hidup dia dalam maksiat. Hinggakan kalau nak dibandingkan dia dengan neraka, hanya satu hasta je. Ada kita kata singkal. Tetapi di hujung usia dia membuat amalan ahli syurga dan dia masuk syurga. Jadi yang dipandang ni sebenarnya ni, kalau ikut ulama kata, hujung usia kita. Kebanyakan yang ikut kelas ni, 209 ni, saya boleh put a guarantee, 70% adalah atas 50 tahun. Betul tak? Betul. Ustaz. Sedang Dah pencin dah. dah pencen dah Ustaz. kat ni. Kita sedang Belum lagi Ustaz. Belum 50. kita sedang 17. 17, alamak Bat. Boy mudanya Bat. Saya 24. Badan nampak rambut belum tumbuh Bat, muda lagi. Baby ke? Baby. Lepas tu kita sedang berlari. Tahu tak kita dah nampak garis penamat? Tahu tak kita dah nampak garis penamat? Tahu tak kita ditolak untuk rush sampai garis penamat walaupun kita tak nak? Tahu tak kita akan melompat dan ada orang melompat dan senyum pergi garis penamat? Ada orang ditolak-tolak, dia tak nak tolak-tolak dan dia pergi garis penamat, muka dia sangat menakutkan. Tahu tak perkara ni akan berlaku? Bila dia mati dalam tanah Allah. Tahu tak ada orang yang dalam hati dia akan senyum. Bila malaikat kata, jangan bimbang, itu tempat engkau. Orang lain tak nampak, dia nampak satu taman yang indah. Apa tu? Dia kata tu kubur engkau. Warna hijau, taman syurga. Allah. Ustaz nak tanya Ustaz. Lama dah nak tanya ni tadi ya. Tanya. Selalu isteri-isteri dia bercakap jangan percaya suami 100%. Macam mana kita nak balas balik cakap dia? Ada orang cakap yang percaya 100%. Orang kita tak percaya. Kita hidup. Kita nak cakap balik dengan dia macam mana? Cakap balik dengan dia, kalau suami aku buat dosa, aku tak tanggung apa-apa. Dia nak buat apa? Dia nak buat apa kat luar? Dia tanggung.
Aku taat dekat dia, aku dapat rahmat Allah. Itu je. Betul tak? Aku dia buat dosa, itu urusan dia. Dia masuk neraka, dia terjun masuk neraka. Aku tak tahu. Dan memang aku tak tolong dia pun sebenarnya. Dan bukan tanggungjawab aku nak bawa dia. Tak wajib aku bawa dia pada kebaikan. Sebab dia bukan tanggungjawab aku. Tapi tanggungjawab dia bawa aku. Betul. Kalau dia nak berdosa, dia akan tanggung. Dan kita tidak ada terlibat dalam drama ni. Betul. Jangan worry. What you need to worry is yourself. Apa fardu ain kita lepas tak lepas. Sembahyang kita sah tak sah. Akidah kita betul tak betul. Itu yang kita kena worry. Okey. Dalam kita tengok suami kita tak percaya, tinjau dalam pada tu sembahyang tak sah. Dalam pada tu tauhid tak betul. Dalam pada tu keluar rumah diam-diam. Suami tak tahu. Dalam pada tu dapat anak Allah. Dalam pada tu terjun ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Oh, cepat oh, tanya oh. Ustaz, tak ada soalan, cuma nak bagi ucapan terima kasih banyak Ustaz sebab pada pembelajaran Ustaz. Baru tahu Ustaz, sebenarnya selama ini tak tahu Ustaz. Malaikat kita ni dah apa marah kita kan normal je kan. Iyalah. Ini dah perkara kali tahu Ustaz. Beliau macam ni kan sungguh pun rasa terharu Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Itulah. Okey. Saya pun terima kasih Ustaz. Tengok sini Ni saya pegang kitab room ni. Tengok sini Kita boleh ambil buku ni, kita boleh baca kat rumah. Betul tak? Betul tak cakap? Boleh faham tak kalau kita baca nescaya melaknat Allah Ta'ala akan Allah Ta'ala dan segala malaikat marah hingga taubat atau ia kembali. Kalau saya tanya kalau kita baca, kita faham tak? Baca je. Faham tak? Boleh Ustaz. Faham. Ini just a basic Malay language. Betul? Betul. Saya rasa budak-budak menengah boleh faham. Tapi lagi satu, kita ada rasa apa-apa tak bila baca? Ni satu pula. Tak ada. Ada rasa? Ada lah, mungkin sikit lah. Ada tak rasa kekuatan untuk, tak nak buat lah. Mereka laknat. Satu dunia mereka laknat. Mereka laknat. Tak ada. Kenapa tak ada? Tak ada Ustaz, tak ada. Bila baca Faham tak faham mendalam. Nikmat belajar tu lain Ustaz. Ilmu dia. Sebab kita tak dapat roh ilmu dari guru. Nak berubah tak? Guru. Baca kitab ni 5 kali khatam pun tak berubah. Tak berubah. Kalau baca lah 5 kali khatam pun tak berubah. Tapi kalau sekali khatam pun berguru, ada kalam guru, ada guru beritahu dan guru ni ambil daripada guru dia, guru ni ambil dengan guru dia sampai pada Rasulullah. Dengan musnad. Itu boleh berubah. InsyaAllah. Perlu berguru Ustaz. Perlu berguru. Jangan baca buku. Baca pengetahuan boleh. Tapi perlu berguru. Mesti cari guru. Bila kita dengar, kita rasa dengar anak Allah, kita takut. Alamak, tak nak buat lah. Gitu. Tapi kalau kita dapat guru, dia cakap laknat Allah, kita boleh makan kunci. Apa? Laknat. Itu maknanya kita tak dapat. Tak dapat. Mesti cari guru yang dia boleh sentuh hati kita dengan izin Allah. Mesti cari guru yang dia boleh masuk the deepest part of our heart. Mesti cari guru tu. Dan dia bertas hati kita, kita boleh menangis. Ada guru dia tak frekuensi, dia tak sama dengan kita. Kita dengar dia cakap bagus, tapi kenapa hati kita tak sentuh? Kita tidak mempunyai gelombang yang sama. Tapi kalau kita ada gelombang yang sama, dia akan touch hati kita, lepas ni kita menggagau, lepas ni kita menggetar, lepas ni hati kita berboncang di dalam dosa. Faham tak? Sebab tu you have to choose the right one. Yang sesuai dengan tahap akal kita. Ada guru mungkin sesuai dengan tahap akal orang lain, betul tak? Cara dia bercakap, cara dia mengolah, mungkin sesuai untuk orang yang tahap akal begini. Ada orang, guru ni sesuai dengan tahap begini. Sebab tu ada ramai para ulama, ada ramai para ustaz, ada ramai para ustazah
yang kita boleh cari, yang kita Allah temukan kita with the right person, with the right people. Dan dia akan sentuh hati kita dan kita akan berubah. Dia boleh gam hati kita, kita takkan lari di kelas. Ada orang dia boleh buat gitu. Faham tak? Betul. Faham, Ustaz. Faham, Ustaz. Kalau saya kalau Ustaz mengajar tu memang terdetiklah di hati Ustaz. Alhamdulillah. Tu nak jentik hati tu Kak sebenarnya. Nak jentik hati tu. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih. Dulu saya cakap kan. Ada orang kata, Ustaz saya baca kitab ni, saya bukan tak baca, saya pernah mengaji khatam. Tapi kenapa saya tak boleh berubah? Jangan tanya soalan tu. Kenapa tak boleh berubah? Mungkin kita bawa hati yang salah. Ada orang boleh berubah. Suzana, nak tanya apa Suzana? Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Kan Salam. last week saya ada cakap yang pasal setiap kali nak keluar kan suami saya selalu minta izin dengan dia kan. Lalu saya bagi jawapan kat dia. Alhamdulillah, cakap bang kenapa? Saya dah jumpa dah jawapan yang abang selalu bagi tahu saya tu. Apa dia kata? Dia kata Ustaz Usaini ke? Sebab dia dah bawa kitab ni lama balik rumah. Because dia belajar kitab ni di sebelum PKP. Ustaz Yunus mengajar dia di office setiap lunch break kan. Ustaz Yunus. Lepas tu, Ustaz Yunus. Lepas tu saya kata dengan dia, okey dah jumpa. Hairudin Betul, Yunus dia kata, Ustaz Hairudin Yunus. tak tahu, saya tak pasti nama penuh dia apa Sebenarnya Ustaz. nama dia dua tu, Hairudin Yunus. Oh ya ke? Dia dah belajar dah. Dia belajar tapi dia terang, tapi bila dia terang kita macam kita baca, jadi kita macam tak macam tak Tak full rasa because dah. kita tak dapat pengajaran daripada face to face betul-betul yang ni kan. Jadi dia kata dengan saya, so dia kata dah jumpa dah dalam tu, dah jumpa. Betul tak apa abang cakap? Betul. Betul. Dia kata, okey alhamdulillah kata. Tu dia kata ambil kitab ni. Dia kata betul-betul ikut pengajaran tu, jangan miss, dia kata. Okey insya-Allah. Okey lah, dia bagi sokongan. Betul tak? Dia bagi Itulah. sokongan. Saya tanya dia, habis macam ni tak continue kan ni? Dia kata kat office. Belum lagi sebabkan PKP sekarang ni. Okey. Okey lah, suami isteri belajar. Tak kira lah, suami belajar kat office, kita belajar kat rumah. Tak kisahlah. Itulah Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Mudah-mudahan lah InsyaAllah. Allah izinkan kita dengan izin dia, kita boleh berubah. Ada orang kita dengar laknat ni, kita tak ada apa-apa. Sekali kita belajar, kita tahu laknat ni berapa teruknya. Okey. Orang dah panggil saya. Okey. Saya nak mula ke pukul 9. Akak, kalau mana yang nak dengar, jangan tutup link. Nanti saya pergi pindah haji nanti. Kita jumpa kat sana. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Ustaz. Saya Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.